datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Di mata dunia, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam warga negara patriotik. Saya Along dan saya bersama dengan rakan setugas saya. Saya Ika Farlina. Selamat pagi warga negara Malaysia Ya, semua. alhamdulillah. Hari ni Along, Ya. 22 hari bulan Januari. Betul. Bersama dengan kita 30 minit negaraku. Negara tercinta kah? Alright, apa cerita sebenarnya kita nak sembang ini kah? Okay, hari ni Long, kita nak berkongsi mengenai negaraku. Alright. Macam kita tahu Long, sebelum ni kita daripada Institut Pembangunan dan juga Kecemerlangan Kepimpinan. Alright. Sebelum ni kita pernah melaksanakan bicara eksklusif. Bicara eksklusif, yes, okey. di bawah kluster kenegaraan. Alright. Jadi tahun ni dengan set yang cantik ni Long, kita tengok kat belakang. Cantik set kita tahun ni. Tahun ni Alright, memang kelas, tahun ni kita- memang kelas betul lah. Kita akan bersama-sama untuk 30 minit negaraku. Ada berapa siri agaknya kah? Tahun ni Long kita ada 10 siri. Okey. Right? Dalam 10 siri ni Long, kita akan mengetengahkan macam-macam panel, macam-macam moderator dari Alright. pelbagai, mungkin latar belakangnya pegawai ahli sendiri, pegawai KPS dan sebagainya. Konsep dia kah? Santai. Konsep dia santai. Macam kita ni lah. Alamak, nampak Eka. Walaupun kita hari Ya. berdua Long, Ha, ha. jaga penjarakan. Alamak. Okey, jangan apa. Jangan lupa. Betul. Semua warga negara Malaysia dekat mana sahaja anda berada, dalam Yes. keadaan apa jua, jangan lupa penjarakan fizikal dan juga Pakai mask. Itu Dah yang paling penting. hindarkan tempat-tempat sesak ni. Betul. Kalau macam ni tak ada masalah insya-Allah. Tak ada. Duduk media sosial ni kita tengok 30 minit kenegaraan. So, Bersama rasanya dengan kami lah pada bersama hari ni. insya-Allah. 30 minit je, 30 minit je. Jadi kalau yang tengah live anak-anak tengah belajar online ke, Okey. yang nak tengah basak ke ataupun yang baru nak breakfast, Okey. buka aje handphone, letak dekat sisi anda 30 minit bersama dengan kami berbicara mengenai negara Kenegaraan. Malaysia. Jangan bergaduh dengan anak-anak itu je. Oh. Bergaduh. So, Alright. Long, Ya. sepanjang 30 minit ni, Okey. kita akan ada 3 segmen. 3 segmen kah? Yes. Alright. Segmen pertama, kita namakan dia aha moment. Aha. Aha. Aha moment ni memang kita nanti-nantikan. Saya masih belajar dulu orang cakap aha ni apa benda aha ni kan. Aha ni kita nak share lah Long. Oh, Maksudnya okey. mungkin ada benda-benda yang macam bila kita share menyebabkan orang penonton kat luar sana, aha. Right? Sebelum tu Long, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita kena share. Okey. Dan kita minta juga orang dekat luar tolong share. Tolong share. Kita tengok ni ada sahabat-sahabat kita ni. Kefli Sarif ada, Suhair Hafiz ada ni. Share dulu Long. Oh, share dah kita dalam share, kita tengok tu. Oh, kita pun nak famous juga Long. Alamak. Kita ada Azma ada. Ada yang cakap suara saya kurang jelas Ada?
So Ya saya ke? macam, okay, kita test Kita dulu. tengok. Test. Okay. Oh. Okey ke? Okey Raka sekarang suara saya? Hishafuddin dia kata suara Eka tak jelas. Maknanya dia memang memantau suara Eka daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi. Daripada Okey. dulu lagi. Sekarang okey tak? Sekarang okey? Sekarang clear ke tak? Okey, kita tengok. Clear ke? Dia kena set up dulu betul-betul kan? Ha. Baru boleh. Ya. Alright. Okey tak? Suara Puan Ika macam jauh je kata Azmi. Asal suara saya okey ke? Suara Alung macam sedap. maknanya Eka seorang je lah lepas ni. Okey. Okey, test cubaan suara masih okey ke tak? Masih Okey. okey ke tak? Alright. Ada Sipu ada, Nurushima. Oh, okey, jauh okey. Dah share belum, Long? Dah, saya dah share dah. So, Along, Ha, ha. tadi kita cakap pertama is aha moment. Okey. Right? Yang kedua, segmen kita yang kedua, kita akan bercerita mengenai Malaysia ku. Negara kita. Apa yang nak tahu dalam Malaysia ku? Nantikan perkongsian bersama dengan Cik Asliza kita. Alamak. Right? Alamak, Cik Eka tak nak kongsi? Tak, saya tanya soalan je. dulu. Okey, right. Dan segmen kita yang ketiga. Okey. Right? Kita akan ada kontes. Kontes ini, Ha, kontes ni kalau dalam bahasa Melayu macam tandingan lah kan? Tandingan lah. Kuis lah. Okey. Dan kita panggilkan dia kontes. Okey. Dan akan ada hadiah misteri. So kena tunggu. Siapa nak menang hadiah misteri dengan 3 soalan kuis? 3 je kan? 3 je. Saya Tapi tengok soalan dia pun alah mudah sangat. sangat. Mudah sangat. Memang macam nak bagi hadiah aja. kalau dengar daripada awal sampai akhir, confirm belum? Boleh Confirm. tapau 3 soalan. Oh, Right? oh dia tidak ada had kalau 3 orang yang sama? Kalau 3 orang yang sama, orang tu je yang bijak. Oh. Allah, menarik. 3 ni tuan-tuan. Ha, ha. 3 ni, Ha. okey. 1 soalan, 1 hadiah misteri. Oh. Dengar cerita penerbit unjuk angkat tangan dia kata hadiah ni memang bukan kaleng-kaleng lah. Yes. Orang sekarang kata bukan kaleng-kaleng. Jadi untuk menantikan hadiah misteri, Okey. tuan-tuan dan puan-puan, penonton di luar sana, jangan lupa kena share dulu. Share dulu live kita dulu. Yes. Baru bila share, melayakkan anda untuk jawab kuis dan akhirnya memenangi kita punya hadiah misteri. Betul Kak. Right. So, lampu-lampu ni menyuluh saya Kak. Macam terang sikitlah kulit saya sekarang ni. Memang bagi cahaya lebih dekat sini. Itulah tu. Lebih cahaya Nampak dekat lebih kat sini. Okey Kak, kita terus kepada topik apa yang kita nak bincangkan ni. So hari pertama tu. Segmen yang pertama. Hari. Kita terus. Memang. Nampak tak memori hari pertama tak ada lagi. Alright. Segmen yang pertama kita, Okey. kita terus pergi kepada segmen aha moment. Aha moment. Alright. Okey. Okey. Kita nak tanyalah penonton di luar sana. Okey. Alright. Kalau kita cakap pasal Malaysia, Negara Malaysia. yes. Ha. Apa yang terbayang di fikiran dan di minda tuan-tuan dan puan-puan? Cuba Okey, komen kalau kita sikit. bercakap pasal negara Malaysia, agak-agaknya apa yang terlintas kat fikiran kita? Boleh tak komen sikit dalam FB kita? Komen. Kita nak tengok bila berbicara atau bercakap je perkataan Malaysia atau negaraku, apa yang ada dalam pemikiran kita? Kita tengok. Kita tengok. Kita tengok kita semua followers sekarang ada 99 penonton. Oh. Right. Dan kita Alright. harapkan share akan naik lagi kita punya follower, kita punya viewers. Kita share sikit. Apa kalau kita cakap pasal Malaysia? Apa yang terbayang di minda dan fikiran tuan-tuan dan puan-puan? Petronas Tower. Ada yang kata Petronas Tower. Patriotisme daripada Kamal Effendi. Long, kalau Alung lah. Kalau Alung apa? Kalau boleh cakap pasal Malaysia, kalau Alung apa? Kalau saya ada dua daripada segi yang tak nampak, Tak nampak. fizikalnya, yang tak nampaknya, yang dalaman lah, lebih kepada nilai. Okey. Alright. Jadi kalau fizikal lah pada saya. Kalau kita tengok dulu lah Dia sebelum tengok saya cakap lah. Maksudnya itu je. Ya, Simple je. okey. Kalau saya Long, bila cakap pasal Malaysia, saya nampak makanan. Makan. Kita makan ke banyak? Eka, Right? Pagi tadi makan kita tu breakfast. makan tu slow sikit. Alright. Okey. Okey. Apa lagi? Tanah tumpahnya darahku. Litar Sepang, bendera Malaysia Encik Azmi. Okey. Lagi. Negara maju. Negara maju. Right. Panorama yang indah. Panorama. Memang Yes, tidak sangka lagi. Kepelbagaian kaum. Ya, Alright. Siti Nur Syazwani. Banjaran Titi Wangsa Raja Naharudin. Banjaran Wow. ya, betul. Betul lah. Banjaran Kita fikir bila Malaysia lalu Wangsa, highway tu kan kita tengok Banjaran Titi Wangsa tu kan. Malaysia perpaduan, Malaysia pelbagai kaum. Negara majmuk, tempat pelancongan. Lagi, share lagi. Nur Haida kata apa ni? Nur Haida, Arifin dia kata aman, damai, bersatu padu. Aman. Hiroshima cakap tempat pelancongan. Tempat pelancongan. Ada macam-macam tempat pelancongan. Alright. Okey. Hello. So, Kalau Malaysia, kalau saya tadi saya dah cakap lah. Okey. Kita nampak makan. Memang Pagi betul, tadi memang kita betul. nasi lemak. Kalau kita tengok daripada apa yang berkatakan oleh rakan-rakan penonton kita, memang betul. Semua betul lah pun. Semua betul lah pun. Tapi yang paling penting ialah kita nak cari satu yang unik tentang negara kita. Satu yang menarik tentang negara kita bila saya membaca tadi terpetik berkaitan dengan masyarakat majmuk. Majmuk, okey. Masyarakat majmuk. Dalam negara kita, mana ada negara di dunia yang masyarakat dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama macam ni? Berbilang budaya. Semua berbilang-bilang lah.
Sebab tu Long, Ha. kita cakap pasal berbilang-bilang ni. Ha. Raya Melayu, ke raya Cina, ke raya Ya. India, ke raya apa benda semua sama-sama. Betul. Kalau ikut perlembagaan kan, kalau di Sabah dan Sarawak sahaja. Kalau di Sarawak tu ada 27 etnik, kalau di Sabah ada 31 etnik dalam perlembagaan. Dalam setiap etnik tu ada pecahan-pecahan lagi. Orang sungainya banyak lagi lah, banyak orang dusun. Oi. Yes, sangat banyak Eka. Dan Ha. dekat dalam Malaysia ni Long, sebenarnya kita ada lebih 200 jenis etnik. 200 Eka. 200. Itu baru kaum dan etnik saja. Bayangkan bagaimana kita boleh duduk hidup bersatu padu dalam sebuah negara yang sudah lama merdeka kan. Yes. Hui, Lagi sangat dong, unik. lagi Lagi. dong. Yang lain, Malaysia. kita tengok negara kita, keluasan dia bila bercakap pasal fizikal. Saya selalu pergi ke Negeri Sembilan. Kalau Rembau tu ada satu kedai nama dia Lemandawi. Lemandawi ni pada saya sangat patriotik lah. Kalau orang Negeri Sembilan dia tahu Lemandawi ni. Dia selalu Lemandawi ni dia bagi cendol percuma. Cendol tambah tu percuma. Dia sediakan air dan dia ni ada satu posh bag. Posh bag dia ni dalam tu ada satu jurnal yang dia cerita dan coretkan. Saya selalu pergi kalau nak dengar tentang negara. Rupa-rupanya dia cerita pasal keluasan tanah air kita, sejarah dia. Saya pernah dengar ini Long, dia maksudnya pakcik itu biasa Ya, je. pakcik Dia tu punya biasa gerai je. pun kat tepi jalan biasa Betul, je, kan? dulu pakai kereta je. Tapi bila orang berhenti dekat situ, dia cerita mengenai negara Malaysia dekat situ. Sangat. Dia akan duduk atas kerusi dan bercerita. Dan saya tertarik tentang keluasan. Negara kita rupa-rupanya luas dia lebih kurang dalam 330,000 kilometer persegi. Daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Sabah sampai Sarawak. 330 kilometer persegi. Eka dah pergi semua? Tak pernah lagi. Belum. Ada lagi sisi yang saya tak sampai. Yes, negeri yang paling besar? Sarawak. Yes, Sarawak. Keluasan dia lebih kurang sama besar dengan Semenanjung. 124,000 kilometer persegi. Fuh, dahsyat. Dan dia punya penduduk pun mestilah ramai dong. Mestilah ramai. Right. Dan Biasa. dia pun ada hutan simpan, dia pun ada banyak flora dan fauna Yes. yang dikumpul kat situ. Okey, kalau biasa orang tanyalah, negara yang paling kecil? Negeri yang paling kecil? Kacang. Ha. Perlis. Salah ke? Bukan kan? Bukan. Perlis ke baru-baru? Perlis Perlis. 700 lebih kilometer, 715 kilometer persegi lebih kurang. Yang paling kecil ialah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, 342 kilometer. Termasuk wilayah Putrajaya lah. Termasuk lebih kurang Putrajaya. Rupanya tempat Jadi yang saya duduk ni negeri yang paling kecil. jangan kata Perlis tu, marah orang Perlis. Ada orang kata Kok Diang. Kok Diang bukan negeri. Kok Diang tu dah lagi kecil tu. Dia gerah, dia gerah. Botol pun ada. Okey. Alright, Eka pernah tak daripada Perlis sampai ke Johor? Kalau direct tak pernah lah Long. Tak pernah? Kalau direct tak pernah. Okey. Di Johor ada satu titik, nama dia titik benua paling selatan di Asia. Oh, tahu. Nama dia? Tanjung Piai. Yes, Tanjung Piai. Long, kita pernah pergi kan? Betul. Kita pernah Ricky satu tempat tu, kita pergi dekat Tanjung Piai tu, kawasan terletaknya titik tu adalah dekat Taman Negara Payu Bakau dia. Okey, nak cerita bukan setakat tempat tu. Yang Alun nak cerita ialah daripada kaki bukit, daripada Bukit Kayu Hitam sampai ke Tanjung Piai. Berapa jarak kilometer dia? Berapa Long? 843 kilometer ikut highway. Kalau ikut jalan lama mencecah lebih kurang 1,000 lebih kilometer. Mana saya tahu? Mana tahu? 2003-2004 kita orang ada perjalanan kemerdekaan di sebuah agensi lama saya. Jalan kaki daripada Sempadan tu sampai Tanjung Piai. Dahsyat. Berapa hari tu? Lebih kurang dalam sebulan lah. Wah, Sampai 16 September. kalau kita jalan kaki. Dahsyatlah. Maksudnya pernah melintasi kan. Dan Long, kita nak share juga titik yang paling selatan tu dekat Tanjung Piai tu bukan hanya titik selatan dekat Malaysia saja, tapi dia adalah titik yang paling selatan di Asia. Ya, bukan setakat negara kita. Itu satu di Sarawak. Dia ada satu tempat yang sangat unik yang tak ada tempat lain. Apa dia kah? Kita ada gua. Gua paling besar, betul Long? Betul. Kan? Ya. Gua paling besar sekali dan paling luas sekali di dunia bukan Malaysia saja, di dunia. Nama gua dia? Right? Nama gua dia Gua Mulu yang mana mampu Ada penerbit dah. Penerbit dah. Peganglah tu. Maksudnya saya kena pegang je ke macam tu? Okey. Gitu. Penerbit dah angkat-angkat begitu. Tolong. Okey, Kak. Saya ni Tengok. Saya ni tengah shot nak share ni Long. Jadi bila macam tak dengar ni kan, saya pun macam Tengah Eka bela tu saya tengok Encik Azmi ni cakap Lemandawi tertelan komputer kan. Okey tak sekarang? Macam mana? Okey, alright. Getting better. Okey, masa jalan. Okey, alright. Rosaline masa jalan tu dia kata. Okey, Gua Mulu ni Long. Gua yang paling besar, keluasan yang paling besar sekali dekat Sarawak. Yeah. Bukan hanya Malaysia saja, Okey. tetapi dunia. Betul. Yang mana mampu memuatkan
Boeing 747. Cuba bayangkan keluasan dia, kedalaman dia. Sangat luas, sangat luas. Dan di sana juga Eka, kalau kita cakap pasal biodiversity pula, negara kita, ada haiwan yang tak ada tempat lain. Ya ke? Yes, ada haiwan yang tak ada di negara. Nama dia orangutan Eka. Dia ada 600 ke 1000 ekor bilangan dia. Yang ada hanya 2 tempat saja, di Kalimantan Indonesia dan di Sabah. Right. Unik. Sabah kita pernah pergi loh, Betul. kawasan peliharaan. Bukan ada juga kat Perak? Ada di Bukit Merah. Ada, Bukit Merah? Ya. Pulau Orangutan? Itu bukan Jo. Oh, bukan. Itu dia hanya untuk ekosistem pelancongan je Jo. Dia tak ada dekat sana. Dia bawa Betul. dekat Sabah tu. Dia tak sudah. Bukan apa, senang untuk orang semenanjung tengok macam mana orangutan tu. Okey, alright. Sabah pun tak mampu nak tengok juga loh. Betul. Alright. So lain ada lagi. Ada lagi yang unik. Kita ada Rafflesia. Bunga yang terbesar. Rafflesia di Gunung Kinabalu kita ada. Alright, Gunung Tahan pun ada. Dia ada 2 tempat je, ada Gunung Kinabalu dengan Gunung Tahan. So ini semua adalah tanah air kita. Itu kalau kita bercerita pasal biodiversity. Okey. Kalau kita cerita sikit konon macam sejarah. Kalau kita cerita sikit macam waktu kita kemerdekaan. Betul. Baik. Waktu apa laungan 7 kali Merdeka. Betul. Abdul Rahman. Kau tahu tak peristiwa Gelang Merdeka? Tahu? Dia ada satu peristiwa Gelang Merdeka semasa Tengku Abdul Rahman dalam sebuah dewan. Dia bagi tahu dalam bahasa Kedah, saya nak pergi London ni. Tapi saya tak ada duit. Kita punya parti pun tak ada duit. Okey. Pernah tengok filem tu? Pernah tahu. Dan saya nampak yang semua orang ada seorang wanita yang menjadi spark kepada itu, nama dia Siti Rahimah daripada Rembau Negeri Sembilan. Dialah orang yang pertama menanggalkan gelang dia. Dan gelang ini adalah pemberian ayahnya sempena perkahwinan dia. Cuba bayangkan semangat juang orang dahulu macam mana. Dengan selendang untuk negara. Betul. Peristiwa itu orang tak tahu nama wanita ni. Dan wanita ni sudah berusia 84 tahun sekarang. Masih hidup. Masih ada di Rembau. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa? Kenal tak pemandu Tengku Abdul Rahman? Yang bawa jeep waktu Tengku Abdul Rahman? Ya, yang bawa revolver. Pada ketika itu belum ada revolver lagi. Bawa Masa Merdeka tu ada revolver. Siapa nama dia? Jeep kan? Jeep. Saya tak tahu nama dia loh. Okay. Tapi saya tahu bangsa dia. Yes. Right? Bangsa apa? Dia bangsa India. Ya, sahabat kita daripada bangsa India. Nama dia R. Kalimutu. Ada lagi loh. Dia bekerja dengan Tengku Abdul Rahman semasa usia 18 tahun pada tahun 1943. So sampailah akhir hayat Tengku pada tahun 1990. Dia memang bersama-sama membawa Tengku. Membawa Tengku. Hebat orang. Alright, itu orang. Peristiwa. Eka pernah tahu tentang peristiwa yang berlaku di stadium? Tak pernah loh. Apa yang berlaku di stadium? Malam tu Tengku Abdul Rahman tak dapat nak tidur lena. Kita kalau exam pun tak tidur lena kan? Jangan cakap exam. Kita nak live hari ni. Tak boleh tidur. Ini kan pula Tengku Abdul Rahman yang nak menyambut. Bukan parti hari jadi. Sebuah peristiwa bersejarah untuk negara. Merdeka, dia tak boleh tidur tahu. Apa yang saya baca dalam satu coretan yang ditulis oleh sarjana pada ketika itu, rupa-rupanya pukul 4 pagi subuh tu sudah hujan lebat di stadium. Hujan lebat sehinggalah terpaksa Tengku Abdul Rahman delaykan waktu untuk menarik crowd datang ke stadium. Sebab apa, kalau kata stadium kosong pada ketika itu, apa berlaku agak-agaknya? Kita akan mampu merdeka. Yes. Berkemungkinan kita akan menunggu beratus tahun lagi untuk merdeka kan. Tapi telah ditentukan Long pada waktu tu, maksudnya hujan pun reda. Orang pun datang, crowd pun ramai pada ketika itulah baru senang hati. Saya dapat membayangkan bagaimana rasa jiwa Tengku Abdul Rahman sendiri untuk melawan mereka. Kalau tak ada orang kat dalam stadium, rasa macam mana? Dan Long, bukan menjadi kebanggaan kita sahaja. Yes. Saya pun ada baca juga. Right? Pada waktu kita nak merdeka tu Long, kita Perdana Menteri India turun, kerabat raja daripada Thailand turun untuk bersama-sama menyaksikan, orang kata, detik-detik yang bersejarah untuk negara kita. Siapakah orang yang pertama melakukan azan di stadium? Tak tahu lah Long. Nama dia Ustaz Hassan. Banyak Long tahu kan? Ustaz Hassan ni ayah kepada Jalaluddin Hassan, pelakon tu. I see. Ustaz Hassan ni dulu semasa saya kecil mengajar Mukaddam. Dia panggil Mukaddam. So sekarang ni Iqra. So dialah yang melakukan azan di stadium pada ketika itu. Tak, saya je banyak Dan yang terakhir, jalur gemilang dinaikkan. Yes. Siapa mereka jalur gemilang kah? Mudah saja. Siapa? Tak apalah Eka, lambat sangat tu. Sabar. Okey. Saya ingat. Cepat. Muhammad Hamzah. Yes. Muhammad bin Hamzah.
Jurutera. arkitek. Yes, di JKR Johor. So, bayangkan orang ini dia menghantar pada ketika itu dibuka pada tahun 1947. Dibuka pertandingan untuk mereka cipta 3 rekod cipta yang terpilih, termasuk salah satu dia. Tapi Long, penyertaan untuk rekod cipta tu diterima 373. 373 penyertaan. Akhirnya Long, inilah Yes. inilah dia yang Diterima. terpilih, Ya. yang diterima, dan inilah juga yang dinaikkan pada malam Merdeka. Alright, malam Alright. merdeka. Okey. Kita nak pergi kepada segmen yang kedua je katnya kau. So, bila dah bercakap pasal merdeka ni, kalau kita bila bulan Ogos apa yang kita terbayang? Kalau saya terbayang stadium. Ha, Saya okey. terbayang kalau biasanya Long, bila bulan kemerdekaan, gambar Tunku Abdul Rahman yang macam tu confirm keluar. Betul. Dekat poster, dekat bendera, dekat mana-mana lah mesti confirm keluar. Baik. Sebab apa Long? Sebab apa? Itu simbolik dia ke? Nak bagi tahu tentang laungan kemerdekaan itu. Sebab itu saya rasa mari kita tengok VT ni. VT cerita Yang ni. kita sedia. Baik. Rose, Rose, I love you with an aching heart. What is your future? Now we have to part. My people have asked that Mla be given independence, if possible, during 1957. Merdeka! 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 To the people of Mla, I say, do your duty to your country. To obtain independence is far less difficult than to maintain it. I demand from you sacrifices and undivided loyalty to your country. We're not alone, we're not afraid. This is our path, we make a way. Another step, another day. Another story. Alright, so macam mana kah? Itu dia tadi Long. Saya teringat Tunku Abdul Rahman cakap. baik-baik Tunku Abdul Rahman tu cakap kan. Nak memerdekakan tanah air ini bukan satu perkara yang mudah, tetapi lebih susah untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu. Dan dia ajak kita semua sebagai warga negara Malaysia sacrifice Yes. and bantu untuk memajukan negara Malaysia. Yeah. Right Long? Ha. So selesai segmen kita. Tu dia, right. Cukup sikit. Okay. Kita masuk segmen kita yang kedua. Okay. Very fast segmen yang kedua Malaysia. Hari ini Long, apa yang ada dalam segmen ni? Very sangat mudah. Kita nak membicarakan atau kita nak berkongsi Okay. elemen bernegara. Yes. Semua orang ada yang tahu ataupun ada yang tak tahu. Kita ada 4 elemen bernegara Long. Sebelum tu kah? Yes. Berapa negara di dunia kau tahu? 196. Yes, 196 buah negara di dunia. Tapi saya Google, saya tengok ada yang tulis 215, tak tahulah di mana-mana dia ambil. Tapi setakat ni kalau kita tengok PBB, dia ambil Yang 100. diiktiraf. Yang diiktiraf negara kita 156. Tapi sebenarnya PBB mengiktiraf 197. 7. 7. Satu termasuk Israel. Okey Long. Bila cakap pasal PBB mengiktiraf negara ni, sebenarnya macam apa kriteria yang diiktiraf oleh PBB sebagai negara? Boleh dikatakan negara? Yes, ataupun macam mana kita cakap negara? Macam mana benda tu satu tempat tu boleh dikatakan sebagai sebuah negara. Alright. Yang pertama dia ada 4 elemen. Okay. 4 elemen. Bukan nak mengajar tuan-tuan, sekadar kita nak refresh balik kan. Yang pertama ialah tanah air. Tanah air. Mesti ada tanah. Mesti ada tanah. Mesti air pun kena ada jugalah. Alright. Satu nama dia tanah. Tanah air, mesti ada tanah air. Sekarang ni atau lebih dikenali sebagai sempadan. Kalau dulu mana ada sempadan, masa zaman peperangan kerajaan-kerajaan Uthmaniyah, Abbasiyah, kerajaan-kerajaan Mesopotamia, masa itu mana ada sempadan. Tapi once bila ada sempadan, pada ketika itu orang sudah meletakkan negara. Tanda aras kawasan itu adalah negara. Kalau dia dulu, siapa kuat dia takluk, itu negara dia. So maksudnya dia mesti ada tanah dan air. Mesti ada tempat tanah lah, air. kita kata ada tempat dan mesti ada sempadan. Betul. Right. Tak boleh kerajaan langit, tak boleh. Tak boleh kan? Tak diiktiraf. Okey, kalau macam tiba-tiba saya duduk kat atas air. Atas air pun tak diiktiraf. Tak diiktiraf sebab Tak apa? boleh bertahan lama kat situ. Okey. Okey. Itu elemen yang pertama. Yang pertama. Elemen yang kedua. Yang kedua rakyat, mesti ada rakyat. Okey.
Kalau tak ada rakyat, siapa pula yang nak duduk dalam tu? Rakyat tu, kategori rakyat mestilah orang yang mendapat warga negara. Betul. Mestilah yang yang duduk kat situ masuk kata bukan pelarian lah. Betul. Kalau katakan dalam perlembagaan, rakyat ditakdirkan sebagai warga negara. Warga negara. Dia ada klausa-klausa perkara 14 berkaitan dengan kewarganegaraan. Nanti kita pergi deep lepas ni lah. Tak 30 minit tak sempat ni. Tak sempat. Dan kalau nak tahu lebih deep lagi, dia akan ada kesinambungannya dalam 30 minit Betul. Negaraku pada sesi-sesi yang lain. Right. Yang ketiga, Seterusnya, pentadbir ataupun kerajaan. Mesti ada pentadbir dan kerajaan. Kita lah macam kita. Kaki tangan kerajaan yang mentadbir. Sama lah. Mesti ada kita juga pentadbir. rakyat loh. Betul. Kita juga rakyat. Sebab itu sekolah kena ada pentadbir. Kalau tak boleh, guru je semua. Siapa pula nak pergi cek nanti apa semua kan? Kalau macam Malaysia tu, kalau kata tak ada kerajaan, Ha. tak ada pentadbir lah, kita kata rakyat je. Okey, apa berlaku? Huru-hara lah jawabnya. Siapa nak pergi deal dengan negara-negara luar? Suka hati kita nak datang kerja. Orang kerja. Siapa yang nak pergi negara luar yang nak menjaga keamanan negara kita? Betul. Kan? So pentingnya. Dan rakyat ni atau pentadbir ni pula ada yang dipilih melalui pilihan raya. Menjadi ketua-ketua ni silakan sebagai menteri di bawah kementerian. Nanti itu pergi jauh sangatlah tadi. Okey, kita ambil yang santai-santai. Yang seterusnya. Elemen yang ke berapa tadi? 4. Apa dia? 4 adalah kedaulatan. Maruah. Long, explain sikit kedaulatan. Kalau kedaulatan, saya tahu kedaulatan raja je. Oh, daulat tuanku. Daulat. Bukan. Kedaulatan ni adalah maruah. Hak untuk kita membangunkan tanah air kita sendiri, membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana negara lain. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting sekali. Okey, Long. Kalau kata 4 elemen ni, Okey. saya tak nak lah. Contohlah. Cukup je lah 3 je lah. Apa buang yang tak ada? salah satu. Apa yang tak ada? Contohlah kita buang kedaulatan. Kita seperti mana diperintah oleh orang lah. Macam lembu cucuk hidung lah. Macam lembu cucuk hidung, kena ikut je lah orang cakap. Kita tak boleh lah nak ada perlembagaan kita sendiri, kita ikut perlembagaan orang lah. Kita pernah dulu dijajah kan? 446 tahun 7 hari. Kita dijajah. Siap 7 hari lagi. Kita dijajah. Okey, tak apalah. Okey, kedaulatan. Okey, penting. Penting. Saya guna kedaulatan. Right, okey. Kalau saya tak nak rakyat tak payah ada. Habis apa berlaku, siapa nak mentadbir pula dalam tu? Tak siapa nak duduk situ. Siapa nak duduk dalam tu? Habis pentadbir nak bercakap dengan siapa? So maksudnya 4 benda ni memang tidak Mesti wajibul gunnah. 4 perkara, Wajibul. 4 elemen penting dalam sebuah negara. Betul. Iaitu tanah air, rakyat, Kerajaan, pentadbiran, kerajaan dan juga kedaulatan. So kedaulatan. 4 benda ni tuan-tuan dan puan penting dan tak payah nak dinafikan untuk kita keluarkan mana-mana salah Betul. satu. Alright. Jangan Baik, pilih-pilih lah terima maksud dia. Memang kena ada 4 tu. memang kena 4 Okey. So pada waktu yang sepatutnya kalau kena memilih, pergi buat pemilihan, kena mengundi, kita pergi mengundi. Itu tanggungjawab kita Itu sebagai tanggungjawab rakyat. kita. Kalau dalam skop rakyat, kalau penguraian dia, salah satu daripada tanggungjawab dia ialah perkara 119 dalam perlembagaan ialah pilihan raya. Alright. Long. Ha. Masa kita berapa dah? Okey. Alright. So kita terus nak masuk segmen yang ketiga. Okey, apa segmen yang ketiga? Boleh ke? Okey, sebelum kita masuk segmen yang ketiga dong, ha. sebab tadi kita cerita mengenai keunikan negara Malaysia dan Okey, sebagainya kan. okey. Masuk kata betapa indah dan kita perlu mengenali dan mencintai negara kita. Sangat. Kita ada satu lagi VT loh. Okey, kita tengok. Kita saksikan satu lagi VT. VT. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kapten Wan Muzairul Wan Mahathir bercakap dari dek terbangan. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelawat dan kepada rakyat Malaysia. Selamat pulang ke tanah air. Kata orang, makin kenal makin cinta. Makin tahu, makin sayang. Malaysia, kasihku padamu setinggi gunung mencecah angkasa. Sentiasa bersinar, menghiasi langit malam. Walau tika seluruh alam dipenuhi kelam. Aku kenali kamu, melihat kamu dari mata seorang pecinta yang dahagakan keindahan sang pencipta. Lalu, segenap ruang aku terokai kerana setiap sudut ada kisahnya sendiri yang membuatkan aku terkenang seorang diri. Betapa istimewanya kamu di hati ini. Malaysiaku, engkau sentiasa hidup di sanubari. Okey Long, itu Okey. dia tadi VT daripada Malaysia Airlines. Malaysia Airlines. Kita ambil tu sebab apa? Menarik, Kenali eh? negara Malaysia, Yes. kenali negara kita, terus mencintai negara kita. Walau dalam apa jua yang berlaku, Okey. pandemik ke dan sebagainya, alright, terus Berdiri tetap teguh. Berdiri teguh, menyokong
negara tanah air tercinta. Tanah air tercinta. So, Long, kita teruskan dengan segmen kita yang ketiga. Ketiga. Sekarang kita takut orang bising pula kan. Kata 30 minit kan, lebih 30 minit kan. Itulah tu dah Sebab salah cakap. Long 30 minit ni. Dah memang Kalau tu. tak cukup, kalau 29 minit kan orang kata 29 minit. 31 tu lebih kan. Okey, so kita teruskan kepada segmen kita yang ketiga. Alright. Segmen kontes. Yang ditunggu-tunggu. Tiga soalan sebelum saya lontarkan soalan, sebelum Okey. kami ajukan lontarkan soalan, kita mohon sekali lagi untuk siapa yang nak menjawab ni, tolong share anda punya video hari ni. Share. Cuba tengok. Sebab share saja yang melayakkan anda untuk menjawab soalan dan memenangi hadiah misteri. Alright. So kita terus pergi ke soalan kita yang pertama. Eka baca. Saya tak berapa nampak sangat lah. Pertama. Okey. Kita nantikan. Ready. Ni. Ini dia. Sebutkan 4 anda kena share dan anda kena komen yang paling tepat dan komen yang paling pantas. Jawab dekat dalam ruang komen di bawah. 4. Right? Soalan dia tadi apa? Soalan dia, sebutkan nama 4 negara yang pernah menjajah tanah air kita. British pernah jajah negara kita ke? Kan? British lah. British ke Lemak, Belanda? dah bocor dah soalan ni. Alamak. Oh, Kita dah ada pemenang. Kita dah ada pemenang. Penerbit dah angkat dah. Penerbit Nama dia. Penerbit dah angkat. Okey. Tahniah kita ucapkan kepada Encik Suhaimi Saleh. Encik Suhaimi Saleh yang Okey. terpantas, alright, dan terpantas dan tepat. Encik Suhaimi Saleh, nanti kita punya penerbit akan hubungi. Akan PM Encik Suhaimi Saleh. Alright. Tahniah kita ucapkan untuk soalan yang pertama. Okey. Right. Kita ada 2 lagi soalan. Okey, jangan risau. Soalan yang kedua, saya pula baca lah Eka. Ya. Boleh? Sebelum tu betulkan line tu. Line semua make sure clear kan. Siapa Okey. yang cepat, siapa yang pantas. Soalan yang kedua, siapakah nama pencipta jalur gemilang? Siapakah nama pencipta jalur gemilang? Cepat! Kita dah cakap dah tadi tu. Kita dah cakap dah. Nama Nama penuh. Kita tak nak nama panggilan sebelah rumah. Kita tengok. Hamzah. Oh. Dah tu, ada yang tulis tu. Hamzah nama dia. Ada dah tulis? Ada. Ada lagi. Sabar. Tengok mana line yang terpantas sekali. Okey, kita tengok penerbit tengah cek tu. Penerbit tengah cek tu kita tengok. Siapakah nama pencipta jalur gemilang? Kalau kita 4 negara yang dijajah tu, pernah menjajah negara. Betul lah, kita tengok 4 negara yang dijajah. Tadi Encik Suhaimi Saleh sebut dengan betul kan? Alright. Dia jawab Jepun, Portugis, British dan juga Belanda. Itu tak ikut turutan kan? Kalau ikut turutan, kita dah ada pemenang. Pemenang untuk soalan kedua. Okey, sebelum kita namakan pemenang soalan kedua, Long, apa dia jawapan dia, Long? Untuk mana? Untuk soalan kedua, Muhammad bin Hamzah. tahniah diucapkan kepada Syazwin Anwar. Tahniah Syazwin Anwar. Nanti penerbit kami akan menghubungi anda untuk hadiah misteri. Misteri. Hadiah lemak tertepuk kuat lah kan. Okey. Soalan kita yang ketiga. Soalan yang ketiga ni hanya soalan yang terakhir untuk sesi ni. Okey. Tapi kita ada lagi 9 siri. 9 siri. 9 lagi. Okey, come on. 9 kali 3 27, ada 27 lagi hadiah misteri. Yey, Soalan banyak. yang ketiga. Alright. Teruskan. Okey. Apakah 4 elemen yang membentuk sebuah negara? Apakah? Come on. 4 elemen membentuk sebuah negara. Aduh, kepala lutut dia. Ya Allah. Jangan excited sangat. Aduh. Jangan excited sangat. Aduh, lutut memang. Kita happy lah bila cerita mengenai Negara tanah air ni lutut sakit pun berdiri, tetap berdiri tau. Oi, baca. 4 elemen penting. Okey, 4 elemen mana pemenang 4 elemen. Oh, ini. 4 elemen ya. 4 elemen ni ya. Ada yang ramai ni. Kita tunggu penerbit. Kalau kita yang pilih ni, kita dah pilih dah ni. Kalau saya ni Long, saya pilih Encik Asliza. Alamak. Ada sangat. Ada. Come on. 4 elemen yang membentuk sebuah negara. Dan Kalau kita tidak boleh buang satu pun, Long. nama dia DKRT kalau orang dulu. Yes. Alamak, tu bagilah. Betul. Ya, DKRT. Ya. Alright. Kita dah ada pemenang. Okey, sebelum kita umumkan pemenang, apa dia? 4 elemennya tanah air, rakyat, kerajaan dan Dan kedaulatan. diucapkan tahniah Kepada untuk soalan yang ketiga kepada
Chan Kok Wan. Tahniah. Piwit. Oh, mau. Okey, so tiga orang pemenang ini Alright. akan dikontak oleh kita punya penerbit. Okey. Dan akan membawa pulang hadiah Misteri. Jangan tanya, biarlah rahsia. Yeah. Tapi apa-apa pun Long, kita ucapkan Okey. terima kasih. Terima kasih, kepada terima semua kasih. yang menonton kita pada hari Alright, ini. terima Kita kasih. rasa sangat singkat masa Long. Sangat. Okey, so terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada semua. Kita tengok ada agensi-agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Okey. yang sama-sama support kita, Aileen daripada JBSN, IDS, JBSN, Putrajaya Aduh. dan sebagainya. Ramai. Terima kasih banyak. Terima Tak kasih lupa banyak. juga warga negara Aileen itu sendiri. Warga negara. Okey. Warga Aileen sendiri Okey. yang tidak lekang membantu kita. Dan yang paling penting sekali Yalah. Long, kalau hari ni kita tak ada tim utama ni, kita Betul. tak ada penerbit. Penerbit kita. tak ada, Terima kasih Encik kru-kru. Saiful Bakri, penerbit kita. Alright. Dan teknikal. Kena ikat di belakangnya yang Ah. menyediakan studio yang semakin hari semakin canggih Yes. untuk kita terus menaburkan ilmu manfaat kepada Perkongsian, semua orang. kita berkongsi. Alright. Sedikit sebelum penutup Long. Okey. Dalam Aileen ni ada banyak perkongsian, mungkin anda boleh dapatkan mengenai info kenegaraan, info kepimpinan, Okey. info kerja sukan dan juga info kerjaya. Okey. Right. So akhirnya Long, apa Long sedikit pesanan? Pesan saya, tanah air ini, Malaysia ini adalah negara kita. Kita, Tengku Abdul Rahman dah buat keputusan yang sangat hebat dalam 60 tahun yang lepas. Dan kita kena buat satu keputusan yang hebat juga untuk 60 tahun atau mungkin 1000 tahun lagi akan datang demi negara yang tercinta. Terus mencintai dan mengenali negara kita tanpa putus. Alright, negara ini bukan negara aku. Negara ini, negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.